Program e-belajar Matematik tingkatan 1 bab 11 pengenalan set. Bersama anda, Cikgu Halimatun binti Rasidi dari SMK Sungai Rambai. Di dalam bab ini, anda akan mempelajari bab yang bertajuk pengenalan set. Standard kandungan 11.1 set. Standard pembelajaran 11.1.3 mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol. 11.1.4 menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol. 11.1.5 membanding beza dengan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set. Assalamualaikum murid-murid. Sebelum cikgu bermula, diharap murid-murid dapat bersedia dengan buku teks masing-masing. Sila buka buku teks anda, muka surat 250. Pada hari ini, standard pembelajaran kita adalah mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol. Apakah unsur dalam suatu set? Unsur-unsur dalam suatu set ditakrifkan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Setiap unsur mesti memenuhi syarat yang ditakrifkan. Okey, di sini kita tengok contoh ya. Misalnya, set A terdiri daripada set buah-buahan tempatan di Malaysia. Apakah contoh buah-buahan tempatan di Malaysia yang murid-murid tahu? Contohnya, rambutan, durian, lansat, duku, apa lagi? Banyak kan? Okey, contohnya di sini. Okey, bagi contoh, durian ialah buah-buahan tempatan. Maka durian ialah unsur bagi set A. Durian ialah unsur bagi set A. Saya gariskan di sini. Unsur bagi set A. Simbol. Simbol macam ini. Ini disebut epsilon. Digunakan untuk mewakili unsur bagi set. Jadi durian. Okey, kita sebut durian unsur kepada durian ialah unsur kepada set A. Jadi simbol ini mewakili unsur kepada bagi set tersebut. Okey. Apple. Apple bukan buah-buahan tempatan. Maka apple bukan unsur. Bukan unsur bagi set A. Tadi kalau kita kalau buka unsur ni, simbol dia bagaimana pula? Macam E potong. E potong. Itu dipotong. Digunakan untuk mewakili bukan unsur. Jadi kita baca apple bukan unsur kepada A. Jadi dua simbol yang baru kamu pelajari. Yang pertama ini. Ini apa nama dia? Unsur kepada. Kalau E kemudian ini dipotong atau di cancel, di slash, yang ini bukan unsur kepada. Boleh faham murid-murid? Kita nak gunakan simbol tersebut untuk mewakili, untuk menyatakan unsur bagi sesuatu set. Okey murid-murid, sila lihat contoh di sini. Diberi P sama dengan set yang terdiri daripada X, di mana X ialah nombor perdana
dan sifar kurang daripada atau sama dengan X kurang daripada atau sama dengan 20. Lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol unsur kepada atau bukan unsur kepada. Okey, jadi ini disebut juga epsilon atau bukan epsilon. A 5 kotak kosong P. Simbol mana yang sesuai kita nak letak? E saja ke atau E yang dah dipotong? Unsur ke bukan unsur kepada? Jadi sebelum kita tetapkan simbol mana yang sesuai, okey, kamu kena kenal pasti nombor apakah yang terdiri daripada nombor X. Apa syarat-syarat dia tadi? X ialah nombor perdana. Ingat lagi tak nombor perdana apa dia? Bagus yang masih ingat. Yang tak ingat, cikgu ingatkan lagi di sini. Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagikan tepat dan dirinya. Okey, nombor yang hanya boleh dibahagi tepat dengan dirinya. 1 dan dirinya. Jadi, nombor-nombor perdana banyak. Di antaranya nombor 2, 3, 5, 7 dan banyak lagi. Tapi, dia dah bagi tahu syarat yang kedua, X ni ialah nombor perdana dan daripada sifar hingga 20. Jadi, apa nilai X yang sepatutnya yang kita kena tulis di sini? X ialah nombor 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 tak boleh ditulis sebab dah melebihi 20. Jadi, set P ni adalah terdiri pada nombor perdana yang tidak melebihi 23 tadi. Okey, adalah nombor-nombornya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Okey. Jadi 5 ni ada tak dalam senarai P yang kita tulis tadi? Ada kan? Jadi 5 ialah simbol epsilon. Okey, B 8 ni tiada dalam senarai. 8 tak ada dalam senarai. Jadi dia bukan unsur kepada P. Okey. 19 ada kan dalam senarai? Unsur kepada. D 1 tiada dalam senarai, jadi bukan unsur kepada. Okey. Jadi kita simpulkan di sini, A jawapannya unsur kepada, B bukan unsur, C unsur, D bukan unsur. Senang kan murid-murid? Yang penting murid-murid kena faham, kena tahu apakah ciri-ciri unsur yang terdapat pada X. Okey, kalau murid-murid tak tahu apa itu nombor perdana, memang masalah. Jadi kena ingat kembali pembelajaran yang lepas. Senang kan? Untuk memantapkan kefahaman, diharap murid-murid dapat membuat latihan. Latih diri 11.1C. Okey, latihan ini terdapat daripada buku teks Matematik Tingkatan 1, muka surat 251. Okey, ada 2 soalan. Soalan 1 ada 4 bahagian, soalan 2 ada 6 bahagian. Okey, boleh cuba dan boleh semak sendiri. Semoga berjaya. Okey murid-murid, standard pembelajaran seterusnya ialah menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol. Bagaimanakah anda menentukan bilangan unsur dalam suatu set? Bilangan unsur dalam set P boleh diwakilkan dengan tata tanda N kurungan P. Okey, misalnya P sama dengan A
B, C, D, E, F. Maksudnya unsur yang terdapat di dalam P ialah A, B, C, D, E, F. Okey, maka bilangan unsur dalam set P ialah 6. Simbolnya N kurungan P sama dengan 6. Jadi lepas ini kalau kamu nampak simbol ini N kurungan P bermaksud bilangan unsur dalam set P. Kalau dia tulis simbol macam ni, maksud dia bilangan unsur yang terdapat di dalam set Q. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, bagus. Okey, kita lihat contoh yang diberi di sini. Diberi P sama dengan set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan wawasan. Dan Q sama dengan set yang terdiri daripada X, di mana X ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Cari A, N, P. Apa maksud N kurungan P? Okey, yang kita dah belajar tadi, N kurungan P maksudnya bilangan unsur yang terdapat di dalam set P. Soalan B, N kurungan Q. Maksudnya dia suruh cari bilangan unsur yang terdapat di dalam set Q. Okey, sebelum kita tentukan bilangannya, perkara pertama yang perlu kamu buat adalah menyenaraikan semua unsur yang terdapat di setiap set yang dikehendaki. Okey, kalau soalan A ni dia nak bilangan unsur yang terdapat dalam set P. Jadi, kamu kena senaraikan dulu unsur yang terdapat dalam P. Apa unsur dia? Okey, dia dah bagi tahu clue dia. Huruf dalam perkataan wawasan. Ada huruf apa dalam perkataan wawasan? Okey, ada huruf W, ada huruf A, ada huruf W lagi tapi tak perlu tulis lagi. Telah tulis tadi. Huruf A pun sama, ada 2, tak perlu tulis lagi. Huruf seterusnya huruf S, koma. Huruf A dah ditulis tadi dan satu lagi huruf N. Okey, habis. Okey, jadi unsur dalam P adalah W, A, S, N. Ada berapa bilangan unsur dalam P? Ya, ada 4. Kita kira 1, 2, 3, 4. Jadi N kurungan P sama dengan 4. Okey, kita lihat pula untuk soalan B. Ditanya bilangan unsur yang terdapat di dalam Q. Okey, kita senaraikan dulu unsur Q. Okey, apa yang terdapat dalam Q? Dia beritahu Q ialah nombor X, di mana X ialah nombor 2 digit. Nombor 2 digit. Nombor 2 digit tu maksudnya nombor daripada 10 hingga 99. Tak boleh 100. Sebab kalau 100 tu dah 3 digit. Tak boleh juga bawah 10. Iaitu 9, 8, 7. Itu semua 1 digit. Okey, jadi nombor yang tertulis dalam set Q adalah 2 digit. Dan seterusnya dia bagi tahu hasil tambah digitnya sama dengan 7. Dia ada syarat yang kedua. Kalau dia tak tulis ni, maksudnya banyak nombor 2 digit kan? 10, 11, 12, 13, 14, 15, banyak. Tapi dia ada yang kedua, dia bagi tahu hasil tambah digitnya sama dengan 7. Okey, jadi kalau 2 digit, kalau 10, okey, 1 tambah sifar, jawapan dia 1. Tak boleh. Kalau 15, 1 tambah 5, jawapan dia 6. Tak boleh, dia mesti 2 digit tu ditambahkan, jawapan dia 7. Apakah nombor yang pertama kita jumpa? Okey, bagus. Yang pertama adalah 16. Yang kedua, 25. Seterusnya, 34. Lagi, seterusnya, 43. Okey, lagi
52. Seterusnya 61. Seterusnya 70. Ada lagi? Okey, tiada. Jadi kita stop. Okey, jadi senarai unsurnya Q ni kita dah tulis. Okey, kita kira 16, 25, 24, 4. Okey, 43. Maaf yang ini 43. Okey, 43. Okey. Kita kira 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70. Okey, berapa bilangan unsur yang terdapat dalam Q ni? Okey, kita kira-kira jawapan dia adalah 7. Okey, faham murid-murid? Senang kan? Yang penting kamu kena tahu senaraikan unsur bagi setiap set tersebut. Seperti biasa, setelah kamu lihat contoh yang cikgu beri tadi, seterusnya untuk mantapkan kefahaman kamu, sila buat latihan yang terdapat dari buku teks matematik tingkatan 1, muka surat 252. Okey, latihannya adalah latih diri 11/1D. Ada 2 soalan, soalan 1 dan 2. Okey, soalan 1 ada 4 bahagian dan soalan 2 ada 2 bahagian. Ingat pesanan cikgu, sebelum kamu tentukan bilangan unsurnya, pastikan kamu sudah senaraikan unsur bagi setiap set tersebut. Semoga berjaya. Standard pembelajaran seterusnya adalah membanding beza dan menerangkan sama ada 2 atau lebih set adalah sama dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set. Apakah kesamaan set? Boleh faham tak kalau saya sebut kesamaan ataupun sama, apa yang terbayang di fikiran kamu? Kan? Bermaksud kalau sama ni, dia tak ada beza lah. Kan? Sama tu tiada perbezaan. Okey. Contoh kita baca, kita lihat contoh di sini. Set bagi abjad dalam perkataan yang disusun oleh 3 orang murid adalah seperti berikut. Set A, H, A, R, U, M. Jadi, murid yang pertama dia susun harum. Set B, murid yang kedua dia susun murah. Dan set C dia susun rumah. Okey, cuba kamu perhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga-tiga set ini. Bandingkan ketiga-tiganya. Walaupun kalau kita sambungkan huruf-huruf ini sebutannya berbeza, tapi persamaan dia adalah huruf-huruf yang terdapat di dalam perkataan tersebut. Betul kan? Jadi dia punya huruf tu semuanya sama. Unsur dia semua sama. Jadi kita boleh katakan di sini A sama dengan B sama dengan C. Maka A sama dengan B, A sama dengan C juga, atau B sama juga dengan C. Okey, maka secara umumnya jika setiap unsur dalam 2 atau lebih set adalah sama, maka semua set itu adalah sama. Seperti yang saya kata tadi, setiap unsur dalam set tersebut, okey, semuanya sama. Maka set tersebut adalah sama. Okey, kita lihat contoh di sini. Okey, terangkan sama ada setiap pasangan set yang berikut ialah set sama atau bukan. A, set B sama dengan huruf vokal dalam perkataan sekolah. Dan Q sama dengan huruf vokal dalam perkataan kejohanan. Okey. Jadi, untuk menyelesaikan soalan A ini, adakah set P dan set Q ni sama? Kita kena buktikan bahawa setiap unsur dalam set P sama atau tidak dengan setiap unsur dalam set Q. Okey, kalau
unsurnya sama, maka kita boleh katakan dia adalah set yang sama. P sama dengan Q. Kalau berlainan, okey, dia tidak sama. Okey, kita senaraikan dulu unsur bagi set P. Okey. Yang pertama, dia bagi tahu set P adalah huruf vokal dalam perkataan ke sekolah. Jadi huruf vokal dia E, O, A. Huruf vokal awak mesti tahu. A, E, I, O, U. Jangan pula kamu tulis huruf vokal S. Salah. Okey. Huruf vokal A, E, I, O, U. Okey. Bagaimana pula dengan unsur Q? Huruf vokal dalam perkataan kejohanan. Okey. E, O, A. Okey. Sama. Okey. Kemudian kita bandingkan setiap unsur P dengan setiap unsur Q. Adakah sama? Sama kan? Okey. Jadi kita boleh buat kesimpulan di sini. Okey. Setiap unsur set P adalah sama dengan setiap unsur set Q. Okey, maka kita nyatakan di sini set P sama dengan Q. Okey. Jelas murid-murid? Kita kena bandingkan pastikan unsur dia semua sama. Okey, bagaimana pula dengan soalan B? Okey, soalan B dia bagi tahu F sama dengan kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Okey, apakah unsur-unsur yang terdapat di dalam set F? Okey, kuasa 2 sempurna. Nombor dia 1. Okey, kita kena senaraikan. Unsur dia masih kurang daripada 50. Apa lagi kuasa 2 sempurna? 4. Okey, bagus. Lagi 9, 16, 25, lagi 36, 49, lagi 64 boleh? Tak boleh sebab dah lebih daripada 50. Tadi syarat dia kata kurang daripada 50. Okey, kita berhenti setakat ni. Okey, seterusnya kita tengok pula set G. Okey, tengok set G. Set G, dia dah senarai. Bila ada nombor koma tu bermaksud dia dah senaraikan. Di atas nombor tu dah ada koma. Bermaksud dia sudah senaraikan bilangan unsur. Okey, jadi kita bandingkan dengan unsurnya 4, 9, 16, 25, 36, 49. Kita bandingkan setiap unsur F dengan setiap unsur G. Okey, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Tapi ada kurang ni. F, okey, ada nombor 1. 1, okey, adalah unsur kepada F. Okey, tetapi 1 bukan unsur pada G. Maksudnya G tiada nombor 1. F ada nombor 1. Jadi sama ke tidak unsur ni? Okey. Unsur ni. Okey, saya ulang semula. 1 unsur kepada F. Okey, 1 unsur kepada F. Tetapi 1 bukan unsur kepada G. Jadi dia berbeza kan? Bolehkah kita kata dia sama? Tidaklah sebab dia mempunyai unsur yang berbeza di dalamnya. Okey, jadi kita katakan F tidak sama dengan G. Okey. Boleh faham? Okey. Senang kan? Okey. Untuk mantapkan kefahaman kamu murid-murid, sila buat latihan berikut yang terdapat daripada buku teks matematik tingkatan 1, muka surat 253. Okey. Sila buat latih diri 11.1E
Soalan 1 ada 4 bahagian A, B, C dan D. Okey. Dan buat juga mahir diri 11.1. Okey. Soalan 1 hingga 6. Semoga berjaya. Terima kasih kepada semua yang mendengar pengajaran saya tadi. Diharap murid-murid dapat membuat latihan yang saya berikan tadi. Semoga murid-murid berjaya dengan cemerlang. Pesanan saya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bye. Kita jumpa lagi di lain masa.